Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Hari ini saya nak mencabar. Selalu Rafizi je tuan-tuan yang suka mencabar orang kan. Jadi hari ini saya nak mencabar Rafizi Ramli. Berani tak beliau berdebat dengan saya dengan tajuk khusus Pakatan Harapan juara pendawaan terpilih. Ini adalah kerana hari ini sudah terang lagi bersuluh tuan-tuan. Hari ini sudah terang lagi bersuluh bahawa Pakatan Harapan memang juara pendawaan terpilih, juara pendawaan bersifat malicious prosecution, berniat jahat, juara bagi pendawaan yang bersifat politically motivated, bermotivasikan politik. Ini adalah kerana hari ini terdedah tuan-tuan, Tun Dr. Mahathir yang mengarahkan Tommy Thomas untuk mendakwa Datuk Seri Zahid Hamidi setelah Datuk Seri Zahid Hamidi enggan untuk membubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Sesedara, hari ini tuan-tuan, orang yang mengarahkan Tommy Thomas untuk melakukan pendakwaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini disahkan juga telah menerima 2.6 juta ringgit tuan-tuan. 2.6 million. Selalu duk cakap 2.6 billion. Kata Datuk Seri Najib Penyamun, hari ni Penyamun tu, kita dah lama dah istilah dia ni Penyamun, bapak Penyamun. Tapi hari ni Datuk Najib pun dah mula panggil dia Penyamun. Tuan-tuan, kita sebenarnya dah tahu lama dah kan. Mungkin Datuk Najib baru hari ni tahu apa ni Tun Dr. Mahathir ni Penyamun. Saya nak beritahu saudara, bila mana Tun Dr. Mahathir terima duit daripada UKSB, ianya dianggap sebagai political funding. Yang terima bagi pihak Tun Dr. Mahathir tak lain tidak bukan orang kanan dia, iaitu suami kepada Yasmin. Puan Sri Yasmin ni anak saudara kepada Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Rahmat. Tuan-tuan masih ingat, kalau dulu semua sekali kerja-kerja vendor Petronas di saudara semua disapu bersih licin oleh Tan Sri Rahmat melalui apa ni, syarikat Yasmin, syarikat Yasmin. Syarikat nama anak saudara Tun Dr. Mahathir. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dialah yang merupakan orang yang banyak mengaut keuntungan daripada Proton. Itu sebab Proton melingkup saudara. Dia meletakkan harga yang luar biasa tinggi untuk anti-ras contohnya, yang dia supply kepada Proton. Dan hari ini disahkan oleh David Tan, bukan saksi pihak pembelaan, saksi pihak tertuduh, saksi pihak yang menuduh, iaitu saksi pihak pendakwaan, bukan pembelaan. David Tan adalah orang yang menjaga ledger siapa bayaran-bayaran dibuat. Dan hari ini tuan-tuan, bukan setakat didedahkan Tun Dr. Mahathir dapat, bukan setakat hari ini didedahkan saudara Syahril Hamdan yang ketika itu merupakan orang kanan kepada Khairi Jamaluddin juga mendapat 1.1 juta ringgit. Bukan setakat dua orang minister daripada apa ni, MCA juga terima, mantan minister Chan Kong Choi dan juga siapa seorang lagi, Chan Kong Choi dengan tak ingat untuk Fong Chan On atau silap, Fong Chan On. Dan hari ini juga tuan-tuan, semua orang dah tahu penerimaan dana oleh Muhyiddin Yassin, penerimaan dana oleh Khairi Jamaluddin, penerimaan dana oleh Armizan. Armizan ni setusu politik kepada Datuk Seri Syamuddin. Dia terima 4.388 juta. Dia terima untuk siapa? Itu kena tanya dengan Syamuddin. Sama juga Amin Botak. Amin Botak ni saudara, Amin Arif, merupakan pegawai khas Datuk Seri Syamuddin. Dia pun telah menerima 6.3 juta ringgit.
Lepas tu Ong Kah Chuan, siapa lagi? Syahri Hamdan, ramai lagi tuan-tuan. Akbahan ni institusi politik pada Hisham dulu, pun menerima 3.7 juta ringgit. Firdaus, anak dia, anak kepada Akbahan, menerima 800,000 ringgit lebih kurang, Bomo, Bomo tuan-tuan, ada seorang nama Bomo. Bomo ni merujuk pada Datuk Iskandar Sarudin, Duta Malaysia ke China. Tuan-tuan, ini lagi terang, lagi bersulur tuan-tuan. Duta Malaysia ke China, apa kena-mengena dia dapat political funding? Dia bukan orang politik. Yang peliknya, dia pun tak didakwa. Azlan menerima setiap bulan 10,000. Small A merujuk kepada Azman Azra, menerima 29 kali dengan jumlah keseluruhan 1.950 juta. Dan ramai lagi, tuan-tuan, ramai lagi saudara. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, sebenarnya tak salah menerima political funding. Tak salah. Undang-undang Malaysia ni memang kita tak melarang seseorang itu menerima political funding. Pernah tahun 2012 MKRA Rasuah mencadangkan supaya funding politik ini mestilah diisytiharkan. Persoalan dia hari ini, yang orang politik terima political funding ni memanglah tak salah. Tapi kalau Duta Malaysia pergi ke China terima political funding, untuk apa? Tetapi Latifah Koya ketika itu tuan-tuan, Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika itu, dan juga tak silap saya, Syukri Abdul, dia merasakan bahawa dia perlu sweep under the carpet. Maknanya apa yang Muhyiddin terima, KJ terima, Hishamuddin dan budak-budak dia semua terima, disebabkan dia orang ni inclination dia kepada Tun Dr. Mahathir dan Muhyiddin Yassin, maka semua mereka ini tuan-tuan, dana yang mereka terima dikategorikan sebagai political funding. Tetapi bila dana itu diterima oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang merupakan timbalan Presiden UMNO, sebelum tu naib Presiden UMNO, bila dia terima, ianya dianggap sebagai rasuah. Itu sebab saya cakap terus terang tuan-tuan, anytime saya minta Rafizi bagi nama tempat, dia nak buat kat kubur dia. Kalau dia tak nak dia ni bukan anak jantan, nak buat kat kubur dia, saya boleh datang. Saya boleh datang seorang-seorang, saudara, untuk berdebat dengan Rafizi. Tak ada masalah tuan-tuan, tak ada masalah. Kerana bukti bahawa Pakatan Harapan membawa kehancuran kepada sistem perundangan Malaysia, dia punya bukti overwhelming. Overwhelming tuan-tuan, terlalu banyak bukti dia. Kita lihat bila mana mereka mengambil alih kerajaan, mereka tukar, ambil peguam kepada Tommy Thomas, peguam kepada Lim Guan Eng, iaitu Tommy Thomas sebagai peguam negara. Kita tak kisah sangat dia ni peguam kepada Lim Guan Eng, tapi inilah peguam kepada Ching Peng, kau angkat jadi peguam negara. Rupa-rupanya niat dia tak lain tak bukan untuk menggugurkan semua kes-kes terhadap pemimpin Pakatan Harapan. Dia gugurkan kes terhadap Siva Rahsia, dia gugurkan kes terhadap Eric Paulsen, dia gugurkan kes terhadap siapa lagi? Hassan Karim, dia gugurkan kes terhadap Rafizi Ramli, dia gugurkan kes terhadap Tien Chua. Ramai lagi tuan-tuan yang akhirnya dia gugurkan kes terhadap LTTE dan juga kes yang melibatkan Pang Lee Kun yang merasuah Lim Guan Eng, dan juga Lim Guan Eng yang menerima rasuah daripada Pang Lee Kun. Sebuah rumah bernilai 4.27 juta diterima dengan hanya 2.8 juta ringgit saja, tuan-tuan. Saya hari ini tak sihat, tapi rugi kalau saya tak buat live malam ni tuan-tuan. Sebab hari ini kita ada modal yang cukup besar. Rupa-rupanya Mahathir ni penyamun besar tuan-tuan. Dia pun menerima dana politik, dia kenakan Datuk Seri Zahid. Ini jelas menunjukkan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid
adalah pendakwaan yang berniat jahat. Itu sebab saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebagai seorang pemimpin negara, dia kena pastikan bahawa kerajaan dia berlaku adil. Kalau dia nak teruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid, dia kena hadapkan Petra, Syahril Hamdan, pengarah ekonomi beliau, ke muka pengadilan juga. Dia kena hadapkan Khairi Jamaluddin, dia kena hadapkan Hishamuddin Tun Husin, Armizan, siapa lagi, Si Azmi Botak, Syafi Abdal, Anifah Aman dan ramai lain. Dia kena hadap semua sekali ke muka pengadilan. Barulah orang akan nampak justice being served. Ini penting tuan-tuan. Kalau misalnya dia tak nak, maka dia kena berlaku adil. Dia kena istihar bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi adalah pendakwaan terpilih. Maka gugurkanlah kes tersebut. Gugurkan kes tersebut. Tak payah dia bazir masa nak defend lagi. Hari ni dah terang lagi bersuluh tuan-tuan. Dia ada two way saja. Pertama, gugurkan kes ke atas Datuk Seri Zahid. Dan yang kedua, gugurkan buat pendakwaan ke atas mereka-mereka yang menerima dana politik daripada sumber yang sama, termasuklah duta yang tak ada kena-mengena dengan politik pun terima juga duit. Ini terang-terang rasuah tuan-tuan. Itu terang-terang rasuah, bukan dana politik. Sebab dia bukan orang politik. Okey, sesiapa yang nak bertanyakan soalan pada malam ni, bolehlah ajukan soalan tuan-tuan di ruangan komen. Ajukan di ruangan komen Facebook page Lokman Nur Adam Official ataupun di YouTube channel Lokman Adam. Silakan saudara Hafiz. Itu berkenaan dengan Tun ni tu siang tadi di Langkawi dia dah menafikan yang dia terima 2.6 juta ni, dan dia kata bagi bukti kan. Kalau setakat cakap kosong tanpa bukti buat apa dia kata kan. Tapi bila dia tuduh orang, dia tuduh orang lain dia tak ada bukti pun dia tuduh juga. Sama juga bila dia nak dakwa Datuk Seri Zahid. Ingat lagi tak? Saya dah cakap banyak kali. Dakwa dulu. Kita tanya kenapa Datuk Zahid kena dakwa, tapi Data Sonic dan MyAG salah satu daripadanya mempunyai kaitan dengan Jeneral Tan Sri Hashim Ali, abang ipar dia. Kenapa tak kena dakwa? Kita tanya. Macam kes Lim Guat Eng, orang yang sogok Panglikud kena dakwa. Orang yang terima sogokan pun kena dakwa. Tetapi dalam kes ini Datuk Zahid je kena. Datuk Zahid saja yang kena. Macam mana? Masuk akal tak? Ini jelas tak masuk akal. Ini jelas tak masuk akal. Dan kalau kita tengok apa ni tadi soalan tadi? Soalan dia terima dia nafi dia terima 20 juta. 2.6 juta tu, tapi dia kata bagi bukti yang dia terima 2.6 juta tu. Kalau tak ada bukti, tuan-tuan, bila kita pertikaikan benda ni, saya masih ingat jawapan SPRM, tak apa, kita dakwa Zahid dulu, kita siasat kemudian. Dalam dunia ni, mana-mana pun agensi penguatkuasaan, pertama dia akan siasat dulu. Bila kita siasatan tu dah komplit, baru hantar ke Jabatan Peguam Negara. Kalau Jabatan Peguam Negara merasakan bahawa ada strong case, maka mereka akan memulakan proses pendakwaan. Kalau dia kata ada banyak loopholes, ada banyak peluang untuk pesalah ni lepaskan diri dia, dia akan minta pihak polis siasat lebih mendalam, ataupun pihak SPRM siasat lebih mendalam. Dan pada ketika itu, rujukan yang mereka ada buku 35 yang disimpan oleh Wan Badar. Buku 35 ni, dia dakwa Datuk Seri Zahid guna buku 35. Kalau dalam buku 35 tu ada nama Muhyiddin, ada nama Mahathir, ada nama Datuk Zahid, ada nama KJ, ada nama Hishamuddin, ada nama semua orang. Kita nak tanya,
Apa alasan dia orang nak bagi? Hanya Datuk Zahid yang tak setuju untuk bubarkan UMNO, tak setuju untuk masuk Bersatu, yang didakwa di mahkamah. Dia boleh nafikan lah, tak ada bukti lah, apa benda semua sekali. Kena ingat, yang menerima tu Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat seorang businessman. Hari ni orang yang menjaga legend sendiri mengakui dia beri kepada Tun Dr. Mahathir melalui Tan Sri Rahmat untuk tujuan apa? Untuk tujuan parti politik dia Bersatu. Belum lagi kita tanya, sebab bila Muhyiddin disahkan menerima, ingat lagi, bila Muhyiddin disahkan menerima dana daripada UKSB 1.3 juta untuk Bersatu, Mahathir kata apa? Mahathir kata duit itu tak masuk dalam akaun Bersatu. Jadi hari ni orang Bersatu boleh siasat 2.6 juta ni Mahathir masukkan tak dalam akaun Bersatu. Kalau aku jadi Muhyiddin, memang inilah aku akan checkmate balik. Sebab dulu dia kata kau ni dah lah dapat duit politik, tapi kau tak amanah, kau kelepek duit ni, kau tak masuk pun dalam akaun Bersatu. Inilah masanya Muhyiddin nak mengesahkan. Jadi kita minta dengan wartawan, sekarang parti Bersatu ni rekod dia semua di tangan Muhyiddin. Suruh dia orang ditanya dengan Muhyiddin. Mahathir terima ada tak bagi 2.6 juta ni di dalam akaun Bersatu? Confirm tak ada. Confirm tak ada. Itu sebabnya Mahathir ni mana nak mengaku. Dia pun cakap dia miskin. Orang kata saya ni billionaire, mana ada. Macam mana dia nak mengaku? Hanya anak dia seorang, anak dia 4 orang, semuanya tak ada seorang pun jutawan, semua billionaire. Anak Perdana Menteri lain ada billionaire? Tak ada. Anak Datuk Najib menantu, anak tiri dia sampai terpaksa pinjam duit dengan apa ni, Abah Epic untuk buat filem. Kalau Datuk Najib kaya raya, boleh tampung kos pembuatan filem The Wolf of Wall Street. Dia tak payah pinjam dengan Abah Epic. Sebab bila pinjam kena bayar. Betul tak? Dia dah settle lah dengan DOJ. Jadi inilah realiti dia. Betul, tapi SPRM tu yang tu cakap tu bukan SPRM yang zaman sekarang lah, kan? SPRM sekarang lah. SPRM di bawah Syukri Abdul dan juga di bawah Latifah Koyak. Dakwa dulu baru siasat. Dakwa dulu baru siasat. Betul, Mahathir ni pun, dia ni kononnya orang yang penyokong-penyokong dia ni lah, menganggapkan yang dia ni bersih, anti rasuah, lawan rasuah, kan? Tapi hari ni dah terbukti. Sebab contohnya hari ni dah terbukti siapa yang percaya Mahathir ni bersih memang bodoh lah. Tak ada ayat yang lagi mulia lagi. Minta maaf cakap, siapa ada percaya Mahathir ni bersih, Mahathir nak selamatkan negara, bukan selamatkan kroni dia, bukan selamatkan anak dia, hampa memang bodoh lah. Minta maaf cakap lah. Jangan marah. Memang ternyata bodoh. Nak buat macam mana? Itu realiti dia. Kalau guna otak, mana masuk akal bapak dia. Ada orang kata jual cendol. Tak apalah, kita dengar bapak Mahathir. Oh ya. Tapi kita dengar lah orang daripada mulut Mahathir sendiri cakap bapak dia cikgu. Okay? Kita tak payah ambil kira bapak dia jual cendol ni. Kita kira bapak dia cikgu. Kalau betul bapak dia cikgu, macam mana cucu-cucu dia boleh jadi billionaire? Sudah pastilah kerana projek-projek yang mereka terima sepanjang tempoh 22 tahun, Mahathir menjadi Perdana Menteri. Betul? Dia nak tipu macam mana? 22 bulan dia jadi Perdana Menteri, kali kedua pun berapa banyaklah projek diberikan kepada anak-anak dia. Opcom dapat, Mirzan Petron pun dapat membekal petrol dan diesel. Banyak lagi. Projek gentian optik nak diberikan kepada Opcom juga. Lepas tu kena salang dengan Muhyiddin. Okey. Betul. So, setakat hari ni ada 4 nama lah lebih kurang. 3-4 nama yang dah keluar tu. So setakat ni ialah Syahrir Hamdan pun tadi dia dah tulis kat Facebook. Dia menafikan tu.
menerima duit ni? Tak apa. Tadi Peguam Datuk Seri Zahid, lawyer Datuk Zaidi bertanya dengan David. Dia tanya kenapa tak buat laporan polis? Sebab KJ nafi, Syafiq Abdal nafi, semua nafi lah. Hanifah Ahmad nafi kan. Dia jawab benda yang betul. Dia kata tidak boleh sebab kes dalam siasatan. Kes dalam siasatan ke kes kat mahkamah? Kalau bukan kes dalam pembicaraan. Aku dulu tak tahu. Bila aku tengok Amhari dah selesai bagi keterangan, lepas tu Tan Sri Syafi'i, Peguam Datuk Seri Najib dah selesai soal balas, aku pun buat report polis. Rupanya tak boleh. Itu yang aku kena sebulan penjara. Tak boleh sebab kita buat report polis, memaklumkan kepada pihak polis Amhari mengaku dalam mahkamah dia terima rasuah 3.7 juta di BSI Switzerland, 25,000 sebulan daripada Absolution Senang Berhad, dan $200,000 dia terima daripada Jolo. Aku report polis, aku kena penghinaan, menghina mahkamah. Sebabnya apa? Sebab sepatutnya kena tunggu sampai kes selesai di mahkamah yang paling tinggi. Dah selesai di Mahkamah Persekutuan kes ni, baru boleh buat report polis. Rupanya itulah kesilapan. Kita tak tahu, kita bukan pengamal undang-undang kan. Walaupun dia saksi, maknanya kalau kes Datuk Zahid ni dah selesai sampai ke peringkat yang paling tinggi, ataupun kes dah tutup ke apa, boleh buat laporan polis ke atas Muhyiddin, ke atas Mahathir, ke atas semua yang kata, yang menafikan. Tapi saya ucap tahniah kepada kerajaan. Datuk Seri Wan Junaidi sudah membuat pengumuman bahawa kita akan panggil semua yang disebut di dalam mahkamah, dalam buku ledger tu, dan mereka kena beri keterangan. Kalau mereka kata mereka tak terima, tapi ada bukti terima, masak juga lah. Contohnya macam apa ni, macam Petra, dia ada kemungkinan dia terima bagi pihak KJ kan, atau ada kemungkinan sebab David Teo kata pasal dana politik dia kan. Jadi bila dia cakap tak terima, mungkin dia fikir orang Badak ni, orang Badak pun orang KJ juga kan. Mungkin saksi tu cuma orang Badak kan. Bolehlah benda ni dia kautin dengan orang Badak. Kalau orang Badak tak jadi saksi, mungkin dia boleh lepas. Tapi kena ingat, bila dia dah bagi keterangan, dia kata dia tak terima, tiba-tiba nanti ada terima, macam mana? Kalau tanya dengan saya, kalau kita terima dana politik, kita mengaku je lah terima. betul? Bukannya salah. Bukannya salah. Betul tak? Betul. Tak sepatutnya kita nafikan. Aku pun ada terima dana politik, kawan-kawan yang simpati dengan kita, kereta kena banjir, orang tolong kan. So apa masalah? Mengaku je lah kita orang politik. Memang tak ada. Takkan nak makan rasuah. Betul tak? Memang tak ada akta pun kan. Tak ada, tak salah. Kita Datuk Seri Najib melalui NKRA rasuah 2012 pernah nak buat undang-undang. Setiap dana politik mesti diisytiharkan. Tapi yang berani nak sign masa tu ialah Presiden UMNO, Datuk Najib, dan Timbalan Presiden UMNO, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin setuju sign. PAS tak nak sign. DAP lagi kan? DAP tak nak sign, takut dia dapat duit daripada Taiwan dengan Singapura. Orang tahu dia dapat dana asing. PKR tak nak sign sebab dia orang terima duit daripada George Soros, daripada bangsa Yahudi Amerika. Dia terima duit daripada Konrad Adenauer, sebuah yayasan Kristen daripada Jerman kan. So, mestilah dia orang tak nak sign kan, tak setuju. Sekarang bila Datuk Najib terima daripada Pak Arab, oh bukan main sibuk lagi kan. Okey, soalan lain Sikit lagi pasal Mahathir ni tu Mahathir lagi? Dia kata nak mati dah Mahathir ni. Dia kata tu kena kemukakan bukti yang ada paper dan sebagainya, baru boleh cakap yang dia terima. Sedangkan kena ada bukti, paper dan sebagainya. Bila dakwa Datuk Zahid
Ada tak bukti? Tak ada. Bila dakwa Datuk Najib, ada tak bukti? Tak ada. Sampai sekarang tak ada bukti Datuk Najib mencuri duit ONMDB. Tak ada. Sebelum pilihan raya, dia orang punya agenda, kata Datuk Najib curi duit ONMDB. Datuk Najib curi duit ONMDB. Curi yang semula. Kalau dia orang ada bukti Datuk Najib curi duit ONMDB, dia orang tak akan pakai Cryptocurrency Act dekat Amerika. Dia orang tak pakai AMLA dekat Malaysia. Sebabnya kenapa dia orang pakai Cryptocurrency Act dan juga AMLA kat Malaysia? Sebab bila mereka mendakwa di bawah penal code, mencuri ni mesti didakwa di bawah penal code. Jenayah hal. Tata cara apa ni, kanun kesesaan. Kanun kesesaan. Kena guna prosedur kanun jenayah. Lepas tu kena dakwa dia mencuri. Tapi kenapa dia dakwa bawah AMLA? Sebab bila dakwa bawah AMLA, beban untuk membuktikan duit ini datang daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang haram, bukan daripada sumber yang aktiviti keganasan, bukan daripada sumber jenayah, corruption dan sebagainya, terletak di bahu orang yang dituduh. Sama juga dalam kes saman sivil di OJ, dia gunakan Cryptocurrency Act. Sama juga. Cryptocurrency Act ni orang yang hartanya nak dirampas, selepas dirampas, orang tu kena buktikan di mahkamah dia beli harta ni, dia dapat duit yang dibekukan tu daripada cara yang halal, cara yang betul, bukan daripada sumber yang haram. Kenapa dia gunakan benda ni? Sebab dia orang tak ada bukti. Itu sebabnya kita pelik. Macam mana kapal layar Equanimity, salah satu daripada barang kes yang nak dirampas, Mahathir boleh jual dekat kroni dia, gentik. Kes tak selesai je. Kes belum selesai. Barang kes dia dah jual separuh harga pula tu. Beli, Jolo kononnya beli 250 juta US dollar. Dia jual separuh harga 126 juta US dollar. Harga tu? Separuh harga. Cuba. Kau tahu kita beli nak beli sampan buruk pun tak boleh. Okey. Alright. Okay, tu. Nak tanya sikit pasal ni tu pasal PAS ni tu, PAS. Okey. PAS berpendirian bahawa tidak akan bubar DUN sehingga habis penggal jika PRU diawalkan. Adakah langkah ini memberi kelebihan kepada BN? Maksudnya tiga negeri ni dia tak akan bubar lah kalau kata PRU. Bagus. Supaya kita settlekan dulu pilihan raya pusat. Bila pilihan raya pusat BN menang, selepas ni orang akan fikir 10 kali. Bila nak fikir nak apa ni, kerajaan negeri, dia nak kerajaan negeri yang bertentangan dengan kerajaan pusat ke, atau dia nak pilih kerajaan negeri yang mesra kerajaan pusat ataupun sebahagian daripada kerajaan pusat. Barulah dana dapat mudah, barulah projek-projek pembangunan semua sekali berjalan dengan lancar. Keduanya benefit dia. Itu benefit pertama tu, orang akan lebih mudah nak mengundi BN di pilihan raya negeri. Benefit kedua dia, kita ni adalah satu-satunya parti yang ada 4.2 juta ahli. Dari segi jentera kita bagus, dari segi penceramah kita pun hebat-hebat mereka, dan mereka ni boleh kita kerahkan ketiga-tiga negeri ni. Betul. Jadi peluang untuk BN menang lebih cerah kalau mereka tangguhkan. Betul. Jadi kita boleh tumpukan bulan 7 tahun depan, bila dah tamat tempoh, kita kerjakan dia orang betul-betul untuk tiga negeri ni tu. Untuk tiga negeri ni. Bahagi-bahagi. Jangan risau. Kita selamatkan dulu pusat. Sebab bila kita dapat ambil alih pusat, kita boleh kembalikan keyakinan pelabur. Kita boleh selesaikan masalah mata wang kita boleh selesaikan masalah unemployment rate kita yang tinggi, kita boleh selesaikan masalah inflasi macam-macam, InsyaAllah, dengan sebuah kerajaan yang diyakini stabil oleh pelabur-pelabur,
kita boleh selesaikan banyak masalah rakyat. Okey? Yo. Tundek ni dia kata dia tak nak kerjasama dengan BN untuk dalam PRU yang akan datang ni, sebab banyak penyangak dia kata dalam BN. Dan pejuang tak akan kerjasama dengan PH untuk hadapi PRU 15 ni. Statement baru kita dah cakap lama dah, kan? Tidak akan wujud kemah besar yang digembar-gemburkan di Raja Petra ni. Betul. Sebab pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan ni, mereka ni tamak semua nak jadi Perdana Menteri. Mahathir dah tua bangka tu nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri kali kedua. Anwar dah lama dah jadi PM tepi, sekarang nak jadi PM tengah. Jadi kena faham, memang takkan terjadi. Saya dah cakap lama dah. Ya, tapi dia orang pun nak bertanding 40 kursi tu. Jadi apa Tak kira lah. apa motif? Tak kira lah. Dia konon-kononnya dia nak tarik 40 kursi dengan harapan dengan 40 kursi tu. Dulu dia orang menang 13, dia bertanding 55, dapat 13. Kali ni kurang, dia bertanding 40. Agak-agak boleh dapat tak 4. Mark my word, 4 pun belum tentu dia boleh dapat. 4 kursi? 4 kursi pun belum tentu dia boleh dapat. Takkan dia pun tak menang tu? Kalau dia Kau ingat orang Langkawi ni suka sangat dengan dia ke? Aku baru-baru ni Langkawi FC, Allah kesian betul. FC Langkawi. FC Langkawi kan. Ahli parlimen dia tu kaya raya, tak tolong langsung pasukan daripada Langkawi ni. Dia kata dia tak ada duit tu. Kepala kotak ni tak ada duit. Kita ambil alih tu. Sedih aku, ada 2-3 orang pemain-pemain yang berpotensi. Betul. Kalau kau belanja dah sedikit duit dia ni kan, kesian dia orang ni kan. Datang sendiri. Nak main, datang sendiri. Naik bas. Bukan bas yang dicatat tau. Bas tambang. Allah Akbar. Naik bas tambang bro. Sedih aku Makan seorang tu. Macam mana boleh ada manusia kaya macam ni boleh biarkan pasukan bola sepak Langkawi. Allah Akbar. Itu yang IFC kan, lawan dengan dia orang 26 minit pertama boy. 26 minit pertama kita dah skor 8-0. 26 minit pertama 8-0. Tapi yang sedihnya dia orang injured, tak boleh nak teruskan permainan. Last kali main satu half je, itu pun yang dah kena apa, balut. ACL kan, dah kena ACL balut kaki tu, terpaksa masuk dalam padang nak cukupkan sampai masa tamat separuh masa pertama. Allah kesian. FC Langkawi. Amat menyedihkan kan? Kalau ada usahawan-usahawan nak membantu pasukan bola sepak ni, boleh cari saya 011-6221-5253 kita bantu. Sekarang ni saya banyak bersama dengan pasukan IFC, Immigration Football Club. Pasukan ni ada potensi. Sekarang nombor 4 dalam kumpulan dia. Kalau dia boleh dapat nombor 1 atau nombor 2, dia akan lawan dengan first dengan second last Liga Super. Kalau dia menang, dia akan lompat. Dia takkan daripada M3, dia takkan pergi ke apa ni, Liga Perdana. Dia akan terus pergi Super League. Peluang cerah. Budak-budak ni main bagus. Yang seronoknya kita tengok geng-geng footballer AFC ni, bila dia kejar bola dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. 2 hari sudah kita menang dengan Angkatan Tentera, Armed Force FC 3-1. Tentera kuat tu. Tentera nombor 3. Dari segi ranking, tentera atas daripada kita. Tapi dia kalah. Kita tewaskan dengan 3-1. InsyaAllah. Main dalam hujan tu. Okey. Okey tu. Presiden UMNO tu semalam dekat janda baik dekat ilmu, dalam program BN lah. Dia kata no nego-nego, BN go solo. Alhamdulillah. Betul. Tak ada lagi nego-nego. Dia maksudnya dia dah ni lah. Memang Dia dah form.
Kepimpinan UMNO utama semua dah firm dah. MT pun dah firm dah. Adalah orang yang banyak yang tak duduk dalam MT tu yang tak firm. Yang dah kena buang tu, yang tu yang tak firm. So sekarang ni okey lah. Siapa yang tak firm lagi tu, kita buang je habis cerita. Betul tak? Jangan menoleh ke belakang. Jangan toleh belakang. Jalan terus. Kalau jangan pandang belakang, itu tak apa. Tak apa dah. Cuma Ada setengah orang dia selalu pandang belakang. Selalu pandang belakang. Itu kena tanya dengan Ibrahim, Azmin Ali, Rafizi pun kena tanya lah sekarang ni. Bukti-bukti penemuan terkini ni boleh tahan juga. Rupa-rupanya cuba tanya dengan dia, SS kirim salam bila nak qada. Okey. Betul, kita ambil satu soalan WhatsApp ni tu. Dia kata salam tu, seperti biasa saya pendengar setia lah kata Tok Mat. Okey, soalan dia tu. Hari ni Tok Mat di Penang. Hari ni kan semalam lah dekat Penang Tok Mat ada keluar kenyataan bahawa beliau begitu yakin UMNO BN mampu merampas semula majoriti kerusi di DUN Pulau Pinang tu. Dan secara confident boleh merampas balik Pulau Pinang daripada DAP Pulau Pinang. Soalan dia, apakah faktor-faktor utama yang boleh dikatakan rakyat Pulau Pinang yakin semula dengan pemerintahan BN di Pulau Pinang? Saya kalau Pulau Pinang, saya tak nak komen lah. I'm a very realistic person. Tok Mat sebagai Timbalan Presiden, mungkin dia ada maklumat-maklumat yang lebih terperinci daripada saya. Saya dah lama keluar daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Jadi saya tak tahu maklumat-maklumat yang menyebabkan Tok Mat yakin. Tapi bagi saya, Pulau Pinang ni sudah disemai dengan benih kebencian pada orang Melayu, disemai dengan benih resis oleh DAP terlalu lama. Untuk kita rampas balik, kita perlu untuk ubah mindsetting masyarakat Cina supaya mereka ini berhenti daripada masyarakat Cina Pulau Pinang lah, berhenti daripada melayan sentimen perkauman DAP. Kalau dia nak fikir tentang pembangunan negara, mungkin mereka boleh berubah. Tapi semenjak mereka melalui proses PKP, saya yakin mereka juga berubah. Tetapi mungkin tak cukup kuat nak mengambil alih Pulau Pinang. Tapi mungkin saya salah. Tok Mat dia duduk di tempat yang strategik, Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Pengurusi Barisan Nasional. Mesti dia ada maklumat-maklumat yang kita pun tak tahu. Tolong ambil ni charger dia. Charger. Kabel. Okey. So, kita tengok baru-baru ni lah tu 3-4 bulan lepas tak salah saya. Bosku ada turun Penang kan. Kita tengok sambutan masyarakat Cina terhadap Bosku tu. So itu boleh tak jadi salah satu faktor untuk kita tukar balik mindset ni, macam tu cakap? Bagi saya, memang kalau nak tengok sokongan ramai ni, kita boleh buat andaian. Tetapi bagi saya jangan terlalu confident. Jangan terlalu confident. Kita ada tugas yang sangat mencabar. Dia boleh datang ramai-ramai. Masa pilihan raya dulu, program dekat Kelang dulu, tengok berapa puluh ribu orang sambut. Di Penang pun Cina dah pandai panggil Bosku. Tak kisahlah. Kita harap ianya diterjemahkan dalam bentuk undi. Itu yang penting. Kalau dia masih lagi nakkan supaya DAP mentadbir negeri Pulau Pinang, kita tak boleh nak kata apa. Ini atas mereka. Okey? Okey Tok. Malam tadi Datuk kata kalau diberi peluang untuk bertanding parlimen, Datuk setujulah kan. So jadi soalan dia tu, ni soalan daripada Mamat ni, Fendi ni. Dia kata Datuk nak pilih kawasan mana? Adakah Datuk berani untuk duduk di pagar tu nak lawan Muhyiddin ni? Cantik. Cantik. Kalau Presiden tetapkan kita lawan kat pagar, kita lawan kat pagar lah. Kalau Presiden kata kita lawan kat Seri Gading, kita lawan kat Seri Gading. Kalau Presiden kata tak payah lawan, kita redha je lah.
apa kita nak buat, kita hanya boleh berdoa. Kalau benda tu kita dalam doa saya simple je. Kalau benda tu baik untuk kita, untuk duduk dalam parlimen, InsyaAllah adalah rezeki tu. Kalau benda tu tak baik untuk kita, mungkin Allah Ta'ala nak selamatkan kita, kan? Mungkin ada orang yang akan mati selepas pilihan raya yang memerlukan kita untuk berada di situ. Kita pun tak tahu. Sebab dulu lepas kita kalah, susah nak cari calon yang boleh lawan. Siapa nak pergi sana? Sungai Kandis kalah 12,800. Kan? Masa saya tu baru 86. Kau tak buat kerja. Kau tak buat kerja. Betul. 80 baru 86 hari kita kalah. Saya bertanding balik, tak sampai 100 hari. Kalau lepas 100 hari orang dah tahu dah Pakatan Harapan ni kencing. Janji 60 tu semua tak buat, cuma cara satu je untuk hapuskan GST, kan? Mungkin peluang nak menang tu ada. Tapi setidak-tidaknya alhamdulillah daripada majoriti dia orang 12,800 tinggal 5,000. Okey. Banyak juga. Tapi nak tahu boleh menang tak boleh menang kena bertanding tempat sendiri lah. Bila kita dihantar bila kita dihantar pergi tempat orang bertanding, memang kita ada kelemahan lah, serba kekurangan, logistik apa semua segala macam. Tapi kalau dekat Pagar tu, Tok rasa Muhyiddin boleh menang tu? Saya rasa kalau letak Haji Ismail pun Muhyiddin kalah lah. So atas presiden lah. Siapa yang presiden rasa boleh menggalas tugas untuk menentang Muhyiddin. Congak dia punya sipil mudah saja. Muhyiddin menang lebih kurang berapa 7,000 lebih ke 7,000 lebih, dia menang. Di Paguh tu je masyarakat Cina yang undi dia di bawah panji-panji PKR ada 7,000 lebih orang. Masyarakat Cina ni confirm takkan undi dia lagi. So 7,000 dah hilang. Dia akan hilang 7,000 lebih. Orang Melayu yang bengang dengan dia pun takkan undi dia. Dulu ada juga orang Melayu yang terpengaruh, kan? Takkan sekarang ni ramai lagi orang Melayu bodoh, kan? Okey. Tok, secara ni tu ada lebih kurang dalam seminggu lagi dah untuk sampai ke tarikh 31 Julai 2022 tu untuk habis MOU tu So soalan dia, adakah Ismail Sabri akan mendengar tu? Ni soalan daripada orang yang hari tanya soalan yang sama tu. Jadi 3-4 kali kita kena jawab kata benda ni Sebab adakah Ismail Sabri akan mendengar suara akad umbi untuk berubah parlimen, ataupun sebaliknya, ataupun adakah kesediaan presiden untuk mengambil tindakan terhadap PM? Saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan memperbarui perjanjian dengan PH. Sebab sudah pun ada persetujuan dalam bentuk usul, dalam bentuk usul dalam Pimpinan Agung yang mengatakan bahawa tidak akan diteruskan. Selepas 31 tidak akan ada perjanjian baru. Sebab Anwar ni nampak gaya dia nak suruh letak syarat-syarat baru dalam perjanjian baru, kan? So, tak ada, insyaAllah tak ada lah. Saya yakin lah. Kita doakan semoga Perdana Menteri ni akhirnya dia kembali berparti. Okey? Amin. Tok, okey, nak tanya Tok. Kementerian Kesihatan dia ada mengeluarkan kenyataan hari ni. Dia kata Akta mengharamkan golongan lahir tahun 2007 tidak dibenarkan hisap rokok dan vape. So pandangan Datuk macam mana Tok? Maksudnya yang lahir selepas 2007, kalau Akta ni dikuatkuasakan, dia tak boleh beli rokok, dia tak boleh hisap vape. Maknanya berapa tahun ke atas? Yang lahir 2007 dia tak kira berapa tahun ke atas. Kira lah. Sekarang ni tolak 2007. 19 tahun. 15 lah. 15 tahun lah. 15 tahun. Yang 15 tahun sekarang. 15 tahun. 15 tahun. Yang lahir lepas orang yang usia 18 tahun tak boleh beli rokok. So kalau dia turunkan menjadi 15 tahun, okey tu. Benda baik yang dia orang buat, kita janganlah bantah. Sokong. Kau nak anak kau umur 15 tahun hisap rokok? Kau nak anak kau umur 15 tahun hisap vape? Kan?
vape ni pun ada kesan pada paru-paru juga. Kan? Kalau benda tu tak baik, kalau kerajaan nak buat apa ni benda yang baik, kita sokong kan? Kan? Kalau dia nak wajibkan orang yang usia 15 tahun boleh tanam ganja dan jual ganja. Yang tu kau boleh bantah. Kan? Okey? Sekejap, tengok soalan WhatsApp ni. Banyak soalan sama ni tu, orang tanya ni. Betul lah. Boleh? Ada soalan? Soalan? Ada? Ada soalan? Ha. Kau ni ada telefon daripada KJ yang buat video. Dia kata apa? Ganja dan betul makan dihalalkan tahun depan. Kalau dia halalkan untuk tujuan perubatan, saya pun tak nak bantah lah. Betul. Kalau dia halalkan untuk tujuan perubatan, saya tak bantah. Tapi kalau dicampur dengan ubat nyamuk, dicampur dengan benda-benda yang menghayalkan, boleh menyebabkan orang tu high, itu tetap kena larang. Tak boleh. Tapi kalau ganja dia tak dicampur apa kan? Ganja daun ganja. Kita tak pernah isap ganja. Tak sempat nak study kan? Oh ya daun ketum ya. Ketum dia masak, campur boleh kan? Tapi saya pernah minum air ketum. Ini pendedahan terbuka. Sebab orang kata dulu air ketum ni boleh mengurangkan kencing manis. Betul lah. Betul. Tak ada. Dia tengok orang je. Saya dah try banyak kali. Tak jadi. Itu Datuk minum yang campur punya tu. Tak jadi. Tak tahulah. Mungkin dia letak ubat nyamuk. Dia kalau yang original. Tapi hairannya tak ada steam, tak ada apa. Tak ada high, tak ada high. Biasa-biasa. Kencing manis pun tak turun. Yang paling efektif ni untuk kencing manis ni potong perut je. Bila potong perut kita kecil, kita makan sikit. Bila makan sikit, lepas tu cepat lapar. Kan? Kita sentiasa je makan. Memang kita memang suka makan kan, sentiasa je makan, tapi amount kecil. Tujuan untuk ianya tak sempat nak jadi gula berlebihan dalam badan. tujuan untuk minum tu untuk Macam mana lah. Bukan saja-saja Bukan dia nak ni. Bukan nak steam lah. Bukan lah. Nak mencuba. Bukan soal nak mencuba kan. Kalau nak mencuba baik aku cuba ganja kan. Tujuan perubatan. Tujuan perubatan. Betul, tapi dia kata tujuan perubatan. Tapi dari segi kawalan, boleh kawal. Itulah dia. Bila kita luluskan, kita benarkan, kita kena pastikan ada penguatkuasaan. Dah jadi satu lagi masalah. Kerja-kerja penguatkuasa kita ni dah banyak kan. So bila dia luluskan, dia akan jadi inilah Kawalan. Mungkinlah ini satu kaedah KJ nak jadikan Malaysia ni ada mempunyai satu daya tarikan pelancong kan, macam kat Belgium kan. Belgium semua Belanda. Amsterdam. Amsterdam ke? Amsterdam. Kat Amsterdam kan dihalalkan ganja kan. Weed, ganja. Tapi orang Malaysia banyak boleh Cuba bayangkanlah lepas ni nak isap ganja, pergi je beli kat 7-Eleven. Hari-hari semua senyum. Senyum, ketawa seorang-seorang. Itu dia ketawa kan? Ganja dia ketawa. Happy lah. Oh happy lah. Ada pengalaman lah. Okey. Tu, satu lagi tu last tu soalan malam ni tu Cakap lah. Okey lagi. Pejuang kata tu dia tak nak bersama kemah besar tu juga sebab orang Melayu tak suka DAP. Baru sekarang Tun Dek ni bagi tahu tu. Kenapa sebelum ni? Tun Dek. Nasib baik Tun Dek. Kalau dia cakap dia tak nak bersama dengan PH, dia tak nak bersama dengan UMNO. Dia sedar tak? UMNO pun tak nak dia. PH pun tak nak dia. Kalau ada pun yang steam yang hayal yang suka tengok dia ni, orang macam DAP, orang macam apa nama tu, si Mat Sabu kan. Orang macam ni je yang respect dia. Sebab dia compare Anwar dengan Mahathir. Memanglah nampak Mahathir lebih karismatik kan.
Anwar saya tahu apa pun tak tahu, ekonomi apa pun tak kerti. Cakap pandai. Tapi masa dia bersama PA dia tak cakap pula orang Melayu tak suka DAP tu. Biasa lah tu. Ha. Kan? Sekarang baru dia tahu. Ha. Masa tu dia cuma lah. Okey, Hidup 50 minit lah. 50 Okey. Okey. Malam ni. Cukup untuk malam ni. Share. Minta tolong share supaya kita boleh memastikan lebih ramai yang mendapat maklumat tentang isu-isu yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.